Alhamdulillah, Ramadan yang main pada malam hari ini baru beberapa hari saja. Tapi beberapa hari pun puasa cepat juga dalam dunia itu. Sedap-sedap nanti seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu lebih. Jadi pada malam ini nak sebut sikit saja berkaitan dengan Ramadan. Cuba perhatikan tengok selama beberapa hari kita masuk dalam bulan Ramadan ni, ada apa-apa tak benda baik duduk diri kat kita sampai luar ni? Ada tak benda bertambah amalan yang kita buat? Ada tak berasa seronok amalan yang kita buat? Ada tak berasa mudah dan senang ibadat yang kita buat? Dan ada tak benda maksiat yang kita tinggal? Itu 3 hari ini. Perhatian tu saja dulu. Yang tu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita baru ni sebelum beberapa hari yang kita main tu hadap dah ni, pada awal Ramadan atau sebelum tu, macam mana keadaan kita menghadapi ataupun menemui Ramadan tersebut. Itu saja. Dua benda tu cukup benar. Memang banyak-banyak orang kata orang yang orang ya, sikit-sikit tak pada ini orang. Jadi faham. Lagipun tazkirah ni dia tak ada apa-apa. Tazkirah punya orang belah 10 minit je. 10 minit je. Ustaznya saya 11. Ustaz saya je. Rumah main pun. Jadi 10 minit je. 10 minit pun insyaAllah tak apalah. Dekat-dekat. Tengoklah 10 minit ni nak cakap. Yang pertama yang paling penting saya nak sebutkan berkaitan dengan keadaan kita. Satu tu cukup lah. Zuhurnya dari awal kita masuk tu dah tak masuk dah. Kita serta halau ni. Halau ni baru malam keempat ni kita ni lagu mana keadaan kita dengan ibadat kita dengan kebaikan yang kita buat. Itu yang bagi situ. Kalau dah dalam satu waktu, satu bulan yang mana kebiasaannya orang akan ramai buat baik, orang akan teringin buat baik, orang akan seronok buat baik, orang akan malu berasa buat nak buat. Kita ni tak ada bertambah langsung baik, tak ada berasa langsung ingin nak jadi baik, tak ada berasa seronok langsung buat benda baik, masih lagi kekal dengan kemaksiatan, ketahuilah kita sedang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tu je. Pasal apa saya kata lagu tu? Pasal dalam satu bulan hak semua pakat-pakat buat baik, patut kita sendiri pun akan berasa juga nak buat baik. Patut. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pada malam hak pertama daripada bulan Ramadan, hari Isnin malam Selasa baru ni, tengok masjid dengan surau kita banyak tahu mana. Surau ni banyak malam pertama tu. Banyak sampai belakang. Muslimat pun tak boleh mai apa. Boleh mai lah tapi rapat terus belakang. Nampak. Tu malam pertama. Malam pertama daripada Ramadan sampai ke belakang. Masjid saya, masjid Qoryah saya, malam pertama saya duduk di Qoryah masjid saya. Tak pergi mana lagi malam tu, malam awal. Saya pergi malam tu nak pergi sembahyang tarawih, hari Isnin malam Selasa tu, ramai dia tu kurang 2-3 sah saja daripada Jumaat. Dan Jumaat masjid kami di Qoryah saya, sembahyang Jumaat di Qoryah saya tu ialah keluar daripada turun tangga tu ada sambung pula kemah tu ada 2 kemah. 2 kemah semua belakang, itulah Jumaat. Maka malam hak pertama daripada Ramadan tu penuh dalam kawasan masjid semua tingkat atas bawah, dan juga sampai tang rak sikit apa turun tangga sikit dah kasut, tang tu je ada 1 sah 2 sah kosong. Itulah pada malam tersebut. Malam tu saja rela kena jaga 5 orang. Keluar masuk parking. Petra tu lah. Malam pertama. Masuk malam kedua kurang sikit. Masuk malam ketiga ni kurang sikit lagi. Masuk malam keempat kurang. Tapi nak habaq kata apa? Malam hak awal tu pakat teringin nak buat baik belaka. Mai ni sampai penuh masjid. Sebab itu saya katakan kalau suasana dalam bulan Ramadan ini yang semua pakat teringin buat baik, kita tak berasa nak buat baik, itu ada benda yang kurang hak kita ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab buat baik ni dia berjangkit, buat baik ni dia berasa. Sebab tu di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok seseorang itu lagu mana, tengok kepada kawan dia. Pasal apa perhati kepada kawan?
Pasal kawan itu boleh mewarnai suasana dan keadaan duduk bersama dengan dia. Begitu juga disebutkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Seseorang pada hari akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla, yakni kawan sesama kawan ni pada hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi adu. Kawan ni dengan kawan ni akan jadi musuh. Kawan ni akan dengan kawan ni menjadi musuh. Illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kawan-kawan yang didirikan persahabatan tersebut di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal apa kerana kawan menyebabkan jadi bergaduh kita di akhirat kalau? Pasal apa kerana kawan kita boleh jadi baik sampai boleh masuk syurga? Pasal apa kerana kawan menyebabkan kita dapat hal-hal tersebut? Kerana kawan itu membina satu suasana ataupun bi'ah keadaan semasa yang mendorong kita sama ada nak jadi baik ataupun nak jadi jahat. Sebab tu kalau kita tengok hari ni tuan-tuan mati Allah sekalian, orang yang mana dia ni bertobat, dia ni nak jadi baik, dia ni nak berubah, hatta minta maaf dengan bahasanya, moga-moga Allah Ta'ala angkat musibah ni daripada ahli keluarga kita dan keturunan kita dan juga semua ahli keluarga kita, iaitu musibah berkaitan dengan najis dadah yang berlaku. Ada orang yang berhenti dah, masuk pusat serenti, masuk puspen, masuk AADK, masuk belakang dah, tinggal pergi dah dekat setahun 2 tahun dah, tak ambil pun. Tapi balik-balik duduk kampung tak sampai seminggu, sangkut pula. Pasal apa tuan-tuan? Adakah dia tergoda dengan Tok Imam? Tak. Tok Imam orang bagui. Last kali dia tergoda dengan siapa? Tuan-tuan? Oi, kemas tuan-tuan, orang tanya pun tak jawab ni, belagak nak embuih pun ni lah ni. Embuih bentang-bentang bulan Ramadan nak buat soleh lebih ingat dia terkesan dengan siapa? Kawan-kawan dia. Dia balik seminggu, sehari, 2 hari, 3 hari tak apa. Masuk hari keempat, oi, tenang, balik, okey. Rehat lama, cuti lama. Biasa kita rehat gitu. Ni, kita ni bila kawan-kawan balik ni kita pun seronok, kita buat kenduri sikit boleh. Kita buat kenduri sikit. Dah hang tak payah buat keluar duit, tahu kita hang duduk dalam bukan ada kerja apa. Kami ada kerja ni lah, kita teringat kawan-kawan, mari kita buat kenduri sikit. Dah, aku pun tahu apa nak ni. Hai, benda-benda lagu ni jangan duk kira. Ni, niat ikhlas ni, sedekah. Sedekah apa tuan-tuan? Lah kali duk berkelah tuan tu. Kena habis sedah. Agak-agak patah balik tuan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, baik pun dia akan jadi baik dengan kawan dengan suasana, buruk pun dia akan jadi buruk dan buruk dengan suasana. Contoh, ada satu hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan seorang kawan. Apa dia? Satu hadis yang diriwayatkan, iaitu ada seorang lelaki bertemu dengan seorang kawan dia di satu pasar. Bila jumpa dua orang ni duduk sembang-sembang, lah kali salah seorang daripada antara dia. Dia kata apa? Jom nastaghfirullah. Jom, dah kita lalang temu dua ni, kita pun duduk kalut dengan duduk tempat duduk menega, tempat duduk ramai, tempat duduk ni ralik ni. Apa kata kalau kita dua orang ni pakai istighfar sama-sama? Dia istighfar, kawan ni pun istighfar, kawan ni ajak, kawan tu ikut, dua-dua melakukan istighfar. Kemudian disebutkan hadis tersebut, apa dia? Mati salah seorang itu. Pada hari tersebut mati salah seorang. Dan yang hidup tersebut mimpi pada malam harinya bertemu dengan kawan dia yang telah meninggal dunia tadi. Maka ditanyakan dalam mimpi tersebut, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kamu setelah mana kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata si lelaki tadi, apa dia? Aku mengetahui, a'lamu anna Allah ghafara la. Aku mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan aku dan juga kamu. Nampak ada disebutkan? Bukan aku mengetahui bahawasanya Allah Taala mengampuni aku, dah. A'lamu anna Allah ghafara lana, mengampunkan aku dan kamu. Inda taqaina fis suq, ketika mana kita dua berjumpa di pekan tadi ni dan kita dua duk istighfar tadi ni, masa itulah aku mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku dan juga kamu. Perhatikan bagaimana kesan seorang kawan. Kalau kata-kata lah, bayang bila kalau dia jumpa guru yang tak baik, jumpa guru yang tak baik, agak-agak kalau kau ni dia nak suruh kau untuk buat apa, hang tak tahu. Semalam aku mimpi nombor naik elok malam. Aku nampak muka hang kan, teringat nombor tu terus. Muji kalau kata kita dua pergi beli hak tu berasa-berasa, kalau kita menang pun kita boleh buat majlis kesyukuran sambut raya. Agak-agak jadi tak tuan-tuan? Agak-agak jadi tak? Boleh jadi. Pasal apa? Jumpa guru tak baik.
Tapi bila jumpa guru hak baik tadi ni, dia ajak apa? Jomlah pakat duk ralik belakang, pakat duk menega hak sana nu duk mohong, hak sini duk menega, hak nu ni letak tinggi harga dengan pakat duk kalut dengan dunia masing-masing. Jom kita istighfar bila. Mana pi nak tahu kita ni? Istighfar dua orang menyebabkan apa dia? Allah Taala ampun dosa mereka dua. Inda taqayna fis su, ketika mana kita dua tadi ni disebutkan oleh orang tersebut pada ketika mana kita jumpa di pekan tadi, pakat-pakat istighfar. Itulah yang mengatakan kesan daripada suasana ataupun bi'ah yang salihah. Sebab tu juga macam kita di sini kita buat 8 saja. Tuan-tuan boleh fikir ada orang di masjid yang buat 20. Apa kekuatan depa sampai depa boleh buat 20? Suasana tu. Kalau tak ada suasana tu tak boleh, tuan-tuan. Mai sembahyang 20 rakaat, tu imam baca macam malam ni qira'i lah. Tu imam malam ni sedap. Kena pula tu imam di masjid tu imam lama, 48 tahun dah jadi tu imam. Dia baca bismillah pun meleret kat 4 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Tu baru bismillah. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa orang Nabi tunggu 20 rakaat? Mak imam nak tunggu duk, kita balik doa. Saya balik dengan mak imam lah, takkan saya Nabi tunggu bismillah pun saja kat 4 minit. Nak habis 20 rakaat, nak bungkus berapa? 11.5. Tetapi kalau 20 rakaat yang mainnya macam abang imam bapa imam kita yang duduk ni malam ni, baca pendek-pendek tapi sedap pula, lepas tu dengar pun tenang. Tuan-tuan, 20 rakaat tu silat-silat bulan pergi tambah, minta tambah. Tok imam kami ni tak biasa dengar tok imam baca sampai lagu ni. Mungkin kalau kita sambung 10 rakaat lagi, mungkin kalau kita boleh lah sambung sikit lagi apa. Tuan-tuan, itu suasana. Suasana dalam hal keadaan seperti itu. Sebab tu kalau kita pergi Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Munawwarah, lebih ke 11 minit. Saja tanyalah. Lebih dah? Lagi 3 minit. Oh, sedap-sedap orang ni ayat pun masa. Tu kata tu imam sebab berani lawan. Tu imam tak lebih, tak ada kata apa, tak ada sebab berani lawan tu imam, tuan-tuan, cari pasal. Sebab tu kalau kita tengok di Madinah Munawwarah ataupun kita melihat kepada Makkah Al-Mukarramah, perhatikan bagaimana sembahyang-sembahyang di sana. Lebih-lebih lagi kalau tak sembahyang tarawih, cukuplah tu imam baca ayat azab 2-3 ayat, cukuplah bagi ada seorang dua yang mula teriak, saat lagi meramu pi. Hak nu teriak sikit, kita dengar tani teriak, pakat teriak belaka. Pasal apa? Hak imam baca menghayati bacaan, hak makmum pula yang memahami bacaan, mentadabbur dengan ayat Al-Quran. Sebab tu kita tengok kadang-kadang di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Makkah. Kalau kita tengok di Makkah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Quran, ada orang yang baca Quran, tengok lagu tu. Tengah baca sembahyang tarawih ni, duk buka Quran sambil duk baca. Kenapa? Itu dibenarkan, tidak ada masalah. Cumanya perbahasan bukan di situ. Tapi apabila ada orang yang baca ataupun ada orang yang dengar menghayati tadabbur dia dengan ayat Al-Quran, akhirnya menyebabkan hati dia berasa luluh, teriak dia seorang, sudah pi turun, pi tu imam pi baca satu ayat berkenaan dengan azab. Walahum azabun syadid. Allahu Akbar, cerita kau ni orang jahat, cerita kau ni orang buat ni, cerita buat ni, ambil jenis orang, cerita buat ni, tahu azab dia pedih sampai tahun ni, dilempak masuk neraka, dibawa dengan mereka melalui wajah-wajah mereka. Ada orang yang dengar dan faham. Mula seorang saja teriak, kita duduk tepi pun itu suasana. Tapi saya berani yakinlah, kita di Malaysia ni panggil bila tu imam sedap lagu mana pun, haram tak teriak lah, muhung lah. Pasal apa? Pasal kita tak faham. Tu imam tu cakap ni habis cerita ni. Tu imam tu baca ni habis punya sedap ni. Qiraat ni bubuh sampai 8 10 qiraat dia bubuh tutup habis. Kita tak faham. Buh walahum azabun syadid, kita duduk belakang boleh muak. Awak lambat sangat tau. Tu imam ni pun pulun kan malam ni, dia nak buh lama-lama pun. Habis sebab bagi orang nak balik. Kita pasal apa? Kita tak khusyuk dalam semayang kita. Kita semayang pun kerana terpaksa. Tadi sujud tadi pun ni cendol keluar 2-3 ni di hidung. Makan punya banyak. Kita duk fikir makannya, kita tak fikir kita nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu tuan-tuan hormati Allah sekalian, suasana itu penting. Suasana itu penting. Sebab tu dalam bulan Ramadan nak duk ada ni, awal-awal Ramadan ni, kalau kita dah menjunam dah, berasa tak teringin buat baik dah, kita tak berasa teringin dah nak sedekah, kita tak berasa teringin dah nak sembahyang tarawih, kita tak berasa teringin dah nak buat benda baik, ada benda yang menyebabkan terhalang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terhalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita, terhalang kebaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan semua hadirin hadirat mati Allah sekalian, muhasabah diri, perhati balik. Kita ni sambut Ramadan kerana memang iman kita suka kerana Ramadan masuk, ataupun kita sambut Ramadan kerana terpaksa kerana Ramadan itu telah masuk. Moga-moga kita semua insya-Allah diberikan kelebihan, diberikan kemuliaan, diberikan yang dikatakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita dan juga meletakkan kita dan mentakdirkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, bersama isteri dengan anak-anak kita dan ahli keluarga kita, ibu ayah kita dan semua yang kita sayang insya-Allah. Amin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillah amin. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Insya-Allah kita sambung kembali untuk